Selamat datang ke Smart Talk Sabah. Anda bersama saya Joanna Suhenli Rampas dan kali ini kita akan membincangkan isu yang paling dekat dengan hati rakyat Sabah, iaitu soal keselamatan Sabah Timur dan juga peranan Eskom selepas 12 tahun penubuhannya. And to put things into context, pada tahun 2013 negara kita dikejutkan dengan insiden pencerobohan di Lahadatu, di mana peristiwa getir ini telah mengorbankan wira-wira keselamatan kita dan telah mengubah landscape keselamatan Malaysia, khususnya di Sabah. Dan dari tragedi itu lahirlah Eastern Sabah Security Command ataupun yang kita sering dengar iaitu Eskom. Dan pasukan khas ini telah diwujudkan untuk menyelaras keselamatan darat, laut dan juga udara di kawasan S-Zone yang meliputi 10 daerah dari Kudat sehinggalah ke Tawau. Dan sejak penubuhannya, Eskom ini bukan sekadar relevan tetapi malah menjadi nadi utama dalam menyelaraskan operasi keselamatan membabitkan PDRM, ATM dan juga APMM. Dan pencapaian setakat ini kita telah melihat mereka telah menggagalkan 59 percubaan penculikan, menahan lebih 16,000 pendatang asing tanpa izin ataupun parti dan juga menghalau dan menahan lebih 500 bot nelayan asing sejak 2013. Dan untuk mengupas persoalan ini bersama kami di studio pada hari ini ialah pensyarah dan juga penganalisis keselamatan serantau Profesor Madya Dr. Ramli Dollah daripada Universiti Malaysia Sabah. Apa khabar, Dok? Terima kasih kerana bersama kami pada episod kali ini. Terima kasih jemput saya. Okey, Dok, melalui penulisan Dr. Ramli seperti Old Threats, New Approaches, understanding cross-border crimes in East Sabah 2016. Okay. Dan juga the securitization of migrant workers in Sabah. I think it was 2018 Okay, Dok sering menegaskan bahawa keselamatan Sabah ini bukan semata-mata soal ketenteraan tetapi juga kesejahteraan masyarakat dan juga hubungan rentas sempadan. Jadi kalau kita imbas semula 12 tahun yang lalu penubuhan Eskom ini, daripada insiden Lahadatu sehinggalah ke hari ini, ramai yang mengatakan bahawa Eskom ini sudah matang, tapi ancaman juga semakin kompleks sekarang. Dynamic. Yes, Jadi kita mulakan dengan perbualan ini, Dok. Pada pandangan doktor sendiri, adakah Malaysia khususnya di Sabah ini sudah benar-benar berada dalam keadaan selamat? Dan juga bagaimanakah kita menilai rasa aman berbanding dengan sekadar angka statistik di atas kertas? First of all, terima kasih banyak Joanne sebab jemput saya di podcast ini persoalan selamat atau tidak selamat ini satu persoalan yang sering ditanya di mana-mana tetapi bagi saya persoalan selamat atau tidak selamat ni soalannya persoalan yang relatif Ada yang melihat selamat tu daripada perspektif yang berbeza. Contohnya, ada yang rasa selamat apabila melihat jumlah tentera yang ramai misalnya. Tapi ada orang yang merasa kita tidak selamat nih, banyak tentera di luar sana. Jadi perspektifnya relatif, bergantung kepada bagaimana seseorang itu melihat kepada keselamatan. Tetapi kalau saya ditanya persoalan yang sama, maka saya akan jawab, ini selalu saya akan jawab soalan yang sama, iaitu saya akan nyatakan bahawa kalau kita, rakyat Malaysia boleh tidur 3 jam sehari, sebenarnya lebih selamat daripada negara-negara lain. Di negara-negara yang berhadapan dengan konflik, berhadapan dengan konflik etnik, konflik bersenjata dan sebagainya, cukup 3 jam pun sebenarnya tidak cukup untuk tidur. Tidak ada ruang untuk tidur dan ketakutan itu ada di mana-mana. Keluar ke rumah merasa takut, tinggal di dalam rumah merasa takut, masa tidurnya merasa takut. Jadi dengan kata yang lain saya boleh nyatakan bahawa dalam konteks Malaysia kita boleh tidur lebih daripada itu, maka kita boleh nyatakan bahawa kita negara Malaysia adalah negara selamat negara yang selamat. Dan juga ada beberapa perkara kenapa saya sebutkan yang itu. Pertama, kita sebutkan bagaimana institusi kerajaan masih berfungsi dengan bagus. Aktiviti ekonomi masih berjalan dengan bagus. Kita lebih selamat daripada negara-negara lain. Dan saya juga berani nyatakan bahawa dalam konteks rantau Asia Tenggara misalnya, walaupun kita dikelilingi dengan negara-negara yang bermasalah di selatan Filipina, masalah konflik yang berlaku di Indonesia, di Thailand dan sebagainya, tetapi kita masih mampu mengekalkan keamanan, keselamatan dan kestabilan itu. Malahan menjadi magnet
ekonomi kepada ramai orang dari luar negara datang ke sini, pendatang, pekerja asing dan sebagainya, mereka datang. Ini merupakan indikator yang paling penting apabila kita bercakap dalam konteks keselamatan itu sendiri. Okey. Tadi Dok telah bercakap tentang kita ni dikelilingi oleh negara-negara yang penuh dengan konflik ya. Okey, so kita tahu Sabah ini adalah sempadan fizikal dan sosial bagi Malaysia, right? We know that. Okey, so kedudukan geografi dia bersebelahan dengan selatan Filipina kan, okey, utara Kalimantan, menjadikan kita ni zon strategik tetapi juga rapuh. Betul. Kan? Alright. So apakah sebenarnya walaupun kita cukup bersyukur dan bertuah lah sebab kita ini boleh tidur bukan lagi 3 jam tapi 8 jam pun atau lebih pun boleh juga, Dok. Tapi apakah cabaran terbesar lah Malaysia terutamanya di Sabah ini untuk mengekalkan kestabilan ataupun keselamatan ini, khususnya dalam menangani sekiranya lah ada ancaman jenayah, rentas politik ataupun geopolitik serantau, terutama di Filipina, selatan Filipina yang selalu yang kita dengar lah. Okey, ini juga sebenarnya salah satu daripada sebab penting. Misalnya dalam konteks Malaysia, dia sebenarnya meletakkan prioriti dasar luar negara adalah ASEAN sebenarnya. Okay. Sebab kenapa? Sebab ASEAN, apa-apa sebarang perubahan yang berlaku di negara jiran sebenarnya, hari ini berlaku konflik di negara jiran, besok kita akan berhadapan dengan masalah. Jadi sebab itu kita perlu ada satu dasar, kita perlu ada satu prioriti, dan Malaysia itulah prioriti dia, iaitu untuk memastikan bahawa dasar yang paling penting bagi Malaysia adalah untuk memastikan bahawa Malaysia selamat. Untuk memastikan Malaysia selamat, dia juga perlu memastikan jiran-jirannya yang paling terdekat juga selamat. Dan untuk memahami persoalan-persoalan seperti ini, maka sejak dulu lagi, sejak era 90-an misalnya, Mahathir ada satu dasar yang dipanggil sebagai prosperity neighbours, iaitu memakmurkan jiran. Dia sebutkan memakmurkan jiran. Kalau jiran tidak selamat, aku yang paling tidak selamat. Kalau jiran selamat, akulah yang paling selamat. Konflik di Myanmar berterusan, akhirnya kita berterusan menerima pelarian Rohingya. Konflik di selatan Filipina berterusan, akhirnya kita berterusan berdepan dengan masalah pelarian daripada selatan Filipina, Moro dan sebagainya. Konflik yang berlaku di Vietnam tahun 1970-an, kita juga yang menerima boat people ini. Jadi akhirnya ini semuanya pengajaran-pengajaran yang akhirnya membantu pembuat dasar kita dalam memahami persoalan bagaimana mengurus masalah ini. Jadi konteks ini yang satu-satunya saya rasa idea yang datang dalam konteks Malaysia, memakmurkan jiran, ini sangat sesuai dalam memahami persoalan-persoalan yang berkait dengan keselamatan. Sebab kenapa? Sebabnya Malaysia sebenarnya tidak dapat mengawal masalah yang ada di luar. Hanya dengan bekerjasama, terlibat secara langsung dalam memahami persoalan-persoalan ini, barulah kita dapat menyelesaikan masalah tersebut. Anwar Ibrahim misalnya, Perdana Menteri kita yang ada pada hari ini, dahulunya semasa menjadi menteri luar bersama-sama dengan beberapa orang rakan menteri luar lain di negara lain, Surin Pitsuwan dan sebagainya di Thailand sebagai contoh, pernah berhadapan dengan tekanan, iaitu ASEAN sebenarnya tidak boleh campur tangan dalam urusan-urusan yang melibatkan negara-negara jiran. Tetapi Perdana Menteri kita pada masa itu 1970-an melaksanakan apa yang dipanggil sebagai constructive engagement ataupun constructive intervention. Kalau perlu, kenapa kita tidak perlu campur tangan? Maksudnya, kalau perlu untuk tujuan kebaikan, kita perlu untuk campur tangan dalam hal yang melibatkan kepentingan negara Malaysia dan kepentingan serantau. Kita melihat juga baru-baru ini pun konflik antara Kemboja dengan juga Thailand kan. Dan PMX pun juga telah step his foot there juga kan. Sebagai pengerusi ASEAN pada hari ini kita dan kita tahu sekarang ini ASEAN Summit tidak akan berlangsung tidak lama lagi. So I think ini satu, saya setuju dengan apa Dok katakan tadi, bahawa walaupun ASEAN ini secara dasarnya tidak boleh masuk campur, tetapi prosper thy neighbours, obviously kalau you ada masalah, kita akan dapat we will get the brunt out of it. Betul. Dan satu lagi saya mungkin boleh tambah di sini, apabila kita bercakap dalam konteks Sabah, Sabah ni sangat unik. Kita macam sandwich, dikepit di tengah-tengah di antara negara yang berhadapan dengan masalah. Di utara kita ada selatan Filipina, di bawah kita ada
masalah-masalah lain. Dan kita berhadapan dengan masalah lain. Sebab itu saya selalu dengan rakan-rakan saya di UMS selalu menyatakan bahawa Sabah is the most vulnerable states. Correct. Dalam konteks Sabah. Dan saya berani nyatakan bahawa 70% keselamatan yang ada di Malaysia ini ada di Sabah. Di Laut Cina Selatan yang berhadapan dengan ancaman beberapa penuntut itu China, Vietnam, Filipina, berhampiran dengan Sabah. Kita juga berhadapan ancaman lain yang lagi besar, tuntutan Filipina ke atas Sabah. Besar, semuanya besar. Kita juga di Laut Sulawesi, kita berhadapan dengan tuntutan yang kita panggil sebagai tuntutan di wilayah Ambalat ataupun dikenali di Malaysia sebagai N6 dan N7, ND7 ya. Lain lagi kita bercakap dalam konteks non-tradisional, ancaman yang bukan bersifat non-tradisional, ancaman kidnapping for ransom sebagai contoh. Ancaman penyeludupan, ancaman migran dan sebagainya. Hampir kesemuanya masalahnya berada di Sabah. Dan sebab itu bagi saya Sabah perlu diberikan perhatian, terutamanya daripada segi bajet, dengan keluasan geografinya yang pantai yang panjang, bentuk muka buminya yang berbeza, dengan kewujudan porous borders dan sebagainya. Saya melihat bahawa perhatian perlu diberikan, Sabah perlu diberikan perhatian yang khusus dalam menangani ancaman-ancaman ini. Masalah di sini berlaku kerana yang ada di barat, di Laut Cina Selatan, ancamannya berbeza dengan yang ada di pantai timur. Sebab itulah kita cakap kalau di pantai barat, di barat itu, di Laut Cina Selatan, kita memerlukan bentuk kelengkapan yang berbeza untuk menangani ancaman yang datang daripada negara. Tetapi dalam konteks pantai timur, kita pula berhadapan dengan ancaman non-tradisional yang kita tidak, yang sebenarnya kelengkapan ketenteraannya pun mungkin berbeza. Dia tidak perlu memerlukan bot besar sebagai contoh, dia hanya memerlukan bot laju yang boleh intercept dan sebagainya, radar dan sebagainya. Jadi nature kepada ancaman itu satu cerita yang berbeza, tapi ancaman saya boleh sebutkan tadi 70 hingga 80% ancaman yang ada di Malaysia ada di Sabah. Dan sebab itu perhatian oleh kerajaan di Putrajaya perlu memfokuskan kepada Sabah. Okey, saya ada satu soalan ya. Kita melihat di mana ketenteraan itu telah lokasi dia di Sabah. Of course kita ada Sabah Timur dan tadi Dr. Ramli cakap also di Pantai Barat. Okay. Dan ancaman itu berbeza. Okay. Satu lebih kepada kawasan laut, yang satu baru-baru berapa kali sudah kita dengar ada kapal lah daripada China dilihat berlegar-legar di kawasan ruang udara Malaysia. Contohnya ya, tapi lebih kepada sini bahagian Pantai Barat. Now Dok, kalau kita melihat posisi di mana tentera ataupun kem-kem tentera ini banyak di Pantai Barat, tapi persoalan dia kenapa tidak banyak di Pantai Timur? Kenapa? Ya, Eskom itu only came later, tetapi lebih banyak ancaman di kawasan Pantai Timur. Sekarang ini kita ada di Kota Belud, dan ada lagi di Lokawi, kan? Tetapi kenapa dia? Adakah relevan kalau kita mungkin ada juga yang sama kapasiti dia di Pantai Timur? Itu satu soalan yang sangat menarik, dan saya melihat bahawa dia ada pro dan kontra dan menjawab persoalan ini. Ada yang menyatakan bahawa janganlah letak kem tentera di sana, itu zon perang dan sebagainya. Tetapi saya tidak. Saya melihat bahawa perlu juga kita meletakkan pos-pos keselamatan yang lagi besar ya, pos tentera dan sebagainya. Kerana sebenarnya dalam masa yang sama kita membawa tentera, sebenarnya kita dalam masa yang sama membawa kemajuan di kawasan tersebut. Kita apabila pos tentera dan sebagainya wujud di satu-satu kawasan, pastinya kita memerlukan infrastruktur yang bagus, jalan raya yang bagus, electricity dan sebagainya. Dan ini yang berlaku dalam konteks yang perlu dalam konteks di Pantai Timur Sabah, yang selama ini hanya dibangunkan oleh ladang-ladang saja ya, terutama di Felda sebagai contoh ya, sebagai contoh yang model Felda itu bagaimana plantation sendiri yang mewujudkan pembangunan dan sebagainya. Dan sebab itu saya bercakap bahawa isu penting kita bercakap keselamatan sebenarnya mesti bersama-sama juga dengan isu pembangunan tadi ya. Sebab kita deal sebenarnya bukan dengan ancaman tentera semata-mata, kita sebenarnya berhadapan dengan ancaman yang sangat dinamik, ancaman bukan tradisional yang memerlukan kerjasama daripada rakyat, dari penduduk setempat. Dan penduduk setempat, isu yang paling penting bagi mereka berkait dengan isu pembangunan. Betul. Ya. Jadi kalau kita boleh bercakap bahawa pos-pos tentera ini boleh dibawa ke mana-mana, di Pantai Timur sebagai contoh, itu akan satu keuntungan yang terdapat di Pantai Timur, dan ia boleh memberikan satu bersama-sama membawa pembangunan di kawasan tersebut. Okey.
Now, kita berbalik kepada tadi yang Dok katakan bahawa keselamatan ini bukan semata-mata ataupun fokusnya oleh pihak ketenteraan ataupun pihak keselamatan saja, tetapi juga perlu ada human security, meaning dia macam the whole of society security. Betul. Kan? Saya ingat dalam salah satu penulisan doktor, konsep of whole of society security telah ditekankan. Meaning keselamatan itu melibatkan semua lapisan masyarakat. So contohnya macam bukan sahaja kita letakkan 100% responsibility itu kepada pihak keselamatan, tetapi juga kita punya rakyat kita pun kena menjadi mata dan telinga juga ya dalam masa yang sama untuk memastikan keselamatan negara kita. Apa pendapat doktor tentang ini? Iya, bagi saya melihat bahawa tentera sepatutnya berada di lapisan kedua pertahanan. Bagi saya yang lagi penting adalah barisan pertama. Siapa dia yang boleh berikan maklumat, boleh menjadi mata dan telinga kepada kerajaan, boleh memberi maklumat risikan dan sebagainya. Saya rasa penduduk-penduduk yang berada terutamanya di sempadan. Dan kita kena ingat bahawa pantai timur Sabah ini, di Sabah keseluruhannya, di pantai timur kita berdepan dengan sempadan laut yang penduduknya berbeza, yang mendiami kawasan island, pulau-pulau yang ada di situ, penduduk yang bersifat stateless community. Kita ada bajau laut. Lain pula keadaan yang berlaku dalam konteks di Sipitang, Nabawan, Kelabakan dan sebagainya, iaitu penduduknya berkongsi sempadan darat. Jadi kawasan-kawasan ini merupakan kawasan-kawasan yang sebenarnya kita tidak ada akses. Malahan kalau kita melihat tulisan-tulisan sarjana barat sendiri pun, misalnya Peter Chalk sebagai contoh, dan juga Rabasa Angel misalnya menghujahkan bahawa kawasan-kawasan terutamanya yang berada di Sulu Sulawesi ini, Laut Sulu Sulawesi ini adalah kawasan-kawasan sebagai ungoverned territory. Kerana kenapa? Faktor geografinya, faktor keluasannya, dan sebanyak faktor-faktor lain menyebabkan kesukaran untuk ketiga-tiga kerajaan Indonesia, Malaysia dan juga Filipina ini untuk mengawal kawasan tersebut. Jadi dalam keadaan yang seperti ini, dengan kekangan keuangan yang berada kepada tiga-tiga negara ini, kita perlu bergantung dan kita tidak ada pilihan sebenarnya, iaitu melihat dia sebagai salah satu daripada mata dan telinga kerajaan, bukan sebagai ancaman. Ini yang kita bimbangkan, yang berlaku dalam banyak keadaan. Mereka dilayan seperti pendatang. Misalnya kalau pendatang yang tidak ada dokumen dan sebagainya, penduduk di kawasan pulau yang tidak ada dokumen, sekiranya kita tidak melayan mereka dengan sepatutnya, maksudnya sebab mereka telah tinggal di sini. Kesukaran mereka adalah untuk mendapatkan akses kepada dokumen itu, ya. Kalau kita tidak gunakan mereka ini, saya percaya bahwa jenayah rentas sempadan akan mengeksploitasi mereka. Kepakaran mereka yang tahu keadaan yang berada di kawasan laut ataupun di kawasan daratan dan sebagainya. Dan sebab itu saya banyak dalam tulisan-tulisan saya menekankan bahawa sebenarnya kita tidak ada pilihan. Border community salah satu daripada perkara yang paling penting kita bercakap tentang keselamatan. So when you talk about border community, tapi dalam masa yang sama, secara paradoksnya, mereka ini ada ikatan bah. Betul. Kan? Jadi orang bilang kan, kadang-kadang mereka membawa kerjasama juga. Ada tendensi lah buat jenayah kan, kiranya begitu. Because ada dia punya there's family ties di sana. So things like penyeludupan, pemerdagangan manusia, and mereka enggan untuk melapor aktiviti-aktiviti kerana tidak mau keluarga mereka ditangkap. Boleh jadi kan macam tu. So, bagaimanakah faktor ikatan budaya ini membentuk cabaran keselamatan? Kan, sebab there is that point where kita mau mereka untuk menjadi mata dan telinga, tetapi dalam masa yang sama mereka ni ada ikatan keluarga dan tidak mau kena tangkap. Betul. So bagaimanakah, how do we balance that untuk untuk menangani tanpa menjejaskan hubungan kemanusiaan dan juga sosial masyarakat di sempadan? Inilah sebenarnya yang tren yang berlaku dalam, bukan setakat di Malaysia ya, kita bercakap dalam konteks negara-negara ex-kolonial, negara-negara bekas kolonial. Yaitu sempadan tu diwujudkan secara sewenang-wenangnya, secara suka-suka, random, dibuat. Malahan mereka cakap, siapa yang duluan tinggal di sini? Saya lebih wujud, keluarga nenek saya lebih wujud lama daripada sempadan. Correct. Kita Malaysia hanya wujud 60-70 tahun dahulu. Saya punya keluarga sudah
berkurun-kurun tinggal di sini. Tetapi apabila wujudnya apa yang kita panggil sebagai modern state ini, negara moden ini yang ada sempadan yang disebut sebagai artificial borders, sempadan buatan manusia ni, akhirnya mereka ni terperangkap di dalam situ ya. Kumpulan-kumpulan border community ni dia terperangkap di dalam sempadan moden ini yang mereka tidak faham, sedangkan mereka sudah berinteraksi hidup. Kalau kita melihat misalnya tulisan seperti James Warren, The Zulu Zone, yang menyatakan bahwa ini laluan biasa. Semua kopra aktiviti ekonominya dari Sulawesi sampai ke Southern Philippines, sampai ke Sandakan, sampai ke Teluk Merudus, dan malahan sampai ke Aceh. Dahulu tidak ada sempadan, tetapi mereka tiba-tiba terperangkap dalam satu sempadan moden ini yang dibawa oleh penjajah, yang difahami dalam konteks negara moden. Dan inilah yang jadi masalah, kekangan yang paling besar sekali apabila kita menerima idea negara moden dengan sempadannya ini. Jadi bagaimana kita mengurus masyarakat yang ada ikatan ini? Melayu di utara Semenanjung, dan Melayu yang ada di selatan Thai sebagai contoh. Melayu berkeluarga tetapi akhirnya betul kita berkeluarga tetapi saya terpisah. Sama juga keadaan yang berlaku di Nabawan. Ya, orang Iban sebagai orang Murut sebagai contoh ya. Murut keluarganya ada di Indonesia, keluarganya ada di sini di Malaysia. Sama juga yang ada di Sebatik. Dahulunya ada satu rumah berkongsi dua negara. Ya. Jadi ini masalah-masalah yang paling besar. Yang sukar kita urus, satu ikatan kekeluargaan, dan mereka sebenarnya cakap saya wujud dulu berbanding sempadan ni. Mustahil saya yang terpaksa ikut sempadan. Inilah proses yang kita perlu fahami dalam kita memahami persoalan-persoalan ini. Dan bagaimana kita mengurus itu, perkara yang paling penting adalah pertama kesedaran. Sebab itu perlu ada program-program berterusan di kawasan-kawasan sempadan ini. Saya selalu, sebab Sebatik ni macam menjadi rumah nombor 2 saya lah. Saya setiap kali tahun hari kemerdekaan Ogos 31 Ogos, saya akan call, ada aktiviti kan di Sebatik. Ada kami buat. Saya tanya dia, siapa yang bayar biasanya? Dia cakap kami terpaksa buat sendiri. Walaupun orang-orang di kampung ni tidak ada pendapatan, tetapi kami terpaksa kolek duit. Bawa bendera Malaysia berjalan di sepanjang sempadan itu untuk tunjukkan bahwa inilah negara Malaysia. Dan di sinilah saya melihat bahwa kesedaran yang seperti ini perlu ada. Yang perlu juga bagi saya dengan masyarakat yang terpinggir, ketinggalan itu, saya rasa perlu diberikan perhatian oleh kerajaan. Pihak-pihak kerajaan, terutamanya Kementerian Dalam Negeri, MKN dan sebagainya misalnya, perlu juga memberikan perhatian, berikan mereka at least kesedaran yang itu. Belanja bukan besar pun, tetapi apa yang kita akan dapat itu sangat besar. Join, saya imagine ya, Join, masyarakat yang tinggal di Sebatik itu, you just imagine, sekarang tidak dipedulikan. Tidak ada pembangunan di kawasan itu. You just imagine, kalau satu hari nanti, mungkin tahun depan misalnya, minyak tiba-tiba dijumpai di luar pulau itu, apa akan berlaku? Kita negara yang paling bermasalah. Betul. Kita negara yang paling bermasalah. Sebab itu saya balik kepada persoalan saya awal tadi. Kita perlu mengurus dengan bagus, effective occupation itu. Pendudukan efektif. Bagaimana kita tunjukkan? Kalau kita bercakap air pun tidak dapat, karan pun tidak dapat, pendidikan pun sukar, untuk dapatkan mengurus dokumen pun sukar. Setiap kali mengurus dokumen di label sebagai pendatang dan sebagainya, menimbulkan kemarahan kepada penduduk. Jadi saya rasa mentaliti itu perlu berubah, dan inilah peluang kita untuk membantu masyarakat ini, sebab kita tidak tahu. Dalam keadaan sekarang kita biarkan, betul, tidak ada masalah. Tetapi you just imagine kalau berlaku krisis. Kalau berlaku krisis, apa akan berlaku? Pengalaman kita yang berlaku di Tanduo dahulu. Krisis tiba-tiba berlaku. Ada jalan raya yang bagus, kita ada jalan raya yang bagus disediakan oleh Felda dan sebagainya, tetapi bolehkah kita mengurus masalah? Bolehkah kita evacuate orang dalam tempoh yang singkat? Bolehkah kita hantar bantuan tidak? Itu dengan kemudahan yang ada. Just imagine kalau di kawasan-kawasan Kalabakan, di Nabawan, di kawasan Sebatik yang tidak ada akses kepada itu. Kita tidak boleh bayangkan apa akan berlaku. Dan ini akhirnya balik kepada persoalan, kita bercakap tentang ini, masyarakat penting. Bagaimana masyarakat, berikan mereka pendidikan, jangan abaikan mereka, berikan mereka kemajuan. Mereka tidak inginkan bangunan yang tinggi-tinggi. Mereka cuma inginkan mereka dilayan seperti warga Malaysia.
Apa warga Malaysia yang paling penting? Akses kepada air ada, akses kepada kesihatan ada, akses kepada elektrisiti ada dan sebagainya. Ini yang paling penting sebagai seorang warga negara. Dan kalau saya sebagai anak saya ada anak, misalnya saya layan seorang anak tidak betul, saya tinggalkan dan sebagainya, protes akan berlaku, dan saya bimbang ini akan berlaku sekiranya dibiarkan berterus. Okey. So kembali kepada pokok perbincangan kita kali ini pada hari ini adalah lebih kepada pencapaian bagaimanakah 12 tahun pencapaian Eskom itu kan di Sabah sejak 2013. Okay. So kita juga, bagi saya, I think kita kena berbagi kredit jugalah sejak 2020 pun kita melihat Dok sendiri pun telah mengatakan bahawa the kidnapping for ransom pun tidak direkodkan okay. So Eskom turut memperkenalkan sistem pendigitalan kan, seperti e-zone, e-personal dan juga e-demografik untuk pemantauan keselamatan. So sebagai penganalisa dalam bidang ini Dok, pada pandangan doktor, apakah yang pencapaian terbesar Eskom setakat ini dan bagaimanakah keberhasilannya ini boleh dikekalkan dalam jangka masa panjang? Walaupun kita kena akui bahawa masih ada kekurangan lagi yang Dok telah timbulkan tadi, namun bagaimanapun kita melihat perkembangan dia dan dia punya how far have they gone so far sejak 12 tahun yang lalu. Ya, bagi saya kalau saya sendiri melihat, saya sebagai rakyat Sabah sebenarnya saya bersyukur Eskom ada di situ. Okey. Banyak kejayaan yang dicapai dan saya berbangga dengan Eskom sebenarnya. Tapi saya boleh ringkaskan bahawa antara kejayaan yang paling penting kita bercakap dalam konteks ini boleh diukur berasaskan kepada beberapa elemen sendiri. Pertama, misalnya saya sebut bahawa dia punya kejayaan itu boleh diukur dengan kejayaan mewujudkan jaminan keselamatan yang berterusan. Psychologically dia mewujudkan jaminan keselamatan kepada rakyat. Saya ada di sini, kamu jangan takut. Sebab saya ada, jaminan itu perlu ada. Secara tidak langsung apabila jaminan keselamatan ini wujud, dan kita tengok tadi Joanne sendiri sebutkan bahawa statistik menunjukkan bahawa penculikan yang terakhir berlaku adalah pada tahun 2000, Januari 2020, itulah yang terakhir. Selepas itu tidak ada aktiviti jenayah. Jadi ini sebenarnya merupakan satu jaminan menunjukkan kejayaan Eskom dalam menjamin keselamatan. Seterusnya, yang kedua, kita melihat bahawa rakyat pun sebenarnya yakin, keyakinan kepada rakyat. Saya ada di sini, saya sebutkan tadi. Saya ada di sini untuk menjamin keselamatan kami dan kamu tidak perlu bimbang sebab Eskom is ready for any possibilities. Jadi sekurang-kurangnya dia sudah memberikan jaminan kepada rakyat penduduk Malaysia, terutamanya yang berada di Pantai Timur, bahawa keselamatan akan terjamin selagi Eskom berada di situ, selagi itulah jaminan itu. Dan kalau kita pergi ke Pantai Timur, Joanne, orang akan cakap kami ada Eskom di sini, kami selamat. Sebab kami ada Eskom. Okey. Right, kalau kita tengok dasar KDN baru-baru ini di bawah Datuk Seri Saifuddin Nasution kan, beliau kementerian telah memperkenalkan pendekatan yang lebih menyeluruh, menggabungkan penguatkuasaan dengan pembangunan komuniti. Betul. Right. So bagaimanakah Dr. Ramli menilai arah tuju KDN ini di bawah kepimpinan sekarang? Adakah pendekatan ini selari dengan konsep human security yang doktor sentiasa, yang kita lihat dalam literature doktor sendiri, dan masa sama ancaman juga kini semakin berlapis kan, berevolusi kan, jadi bukan sahaja bersenjata tetapi juga bersifat hybrid dan juga sosial. Betul. So bagaimanakah doktor menilai arah tuju KDN sekarang ini? Okey, KDN kita melihat di bawah, terutamanya di bawah Datuk Saifuddin kita banyak perubahan-perubahan yang dibawa oleh beliau, dan ini saya lihat selari dengan kerajaan Madani yang ada pada hari ini yang menekankan kepada inklusiviti, reformasi institusi dan juga keselamatan yang berasaskan kepada manusia Madani, manusia sendiri, banyak pencapaian dan kita perlu berbangga. Misalnya kita melihat, saya sendiri melihat perkembangan itu, antaranya misalnya kejayaan, misalnya kerajaan meminda rang undang-undang berkaitan dengan kewarganegaraan. Itu antara kejayaan utama dia. Selain itu kita juga melihat bahawa bagaimana sepanjang tempo Datuk Saifuddin ini dia berjaya mengeluarkan Malaysia daripada kedudukan yang tercorot, terutamanya dalam penyeludupan manusia. Report yang sering dikeluarkan dalam
human trafficking report ya. Jadi satu kebanggaan ya. Ada beberapa lagi yang kita boleh lihat, misalnya pelan untuk menangani keganasan MyPCVE, mengurangkan masalah kesesakan yang berlaku di dalam penjara, komitmen kerajaan untuk memastikan keselamatan sempadan, keselamatan maritim. Malahan kalau kita melihat sendiri dalam ucapan dalam RMK ke-13 baru-baru ini, kita melihat sendiri PMX kita menyebutkan bahawa salah satu perkara yang akan diberikan perhatian adalah di Laut Cina Selatan. Jadi ini untuk tunjukkan apa dia? Sebenarnya untuk tunjukkan bahawa di bawah kerajaan, di bawah kendalian Datuk Saifuddin sebagai Kementerian Dalam Negeri, dia berjaya memastikan dan banyak membawa perubahan-perubahan itu, dan perubahannya itu selari dengan kedinamikan bentuk ancaman yang berlaku. Tidak hanya memfokuskan kepada tentera semata-mata, tetapi juga berkait dengan faktor-faktor seperti yang melibatkan kepentingan manusia. Ya, bajau laut sebagai contoh, salah satu yang paling penting yang juga disebutkan sebelum ini 2024 ataupun awal tahun 2025. Bagaimana isu ini dijanjikan akan cuba diselesaikan, misalnya dengan melalui beberapa perkara termasuk relokasi dan sebagainya. Dan saya melihat bahawa ini adalah selari bukan setakat dalam konteks Malaysia, tetapi selari dengan apa yang berlaku di peringkat antarabangsa, iaitu kita bergerak kepada, kita tidak boleh melihat bahawa keselamatan itu negara semata-mata, tetapi keselamatan juga perlu diberikan perhatian kepada konteks manusia, ya. Kita perlu menekankan manusia, dan sebab itu dalam mengurus keselamatan ini dia perlu ada balance di antara kita mencapai kepentingan negara, tetapi dalam masa yang sama kita jangan mengabaikan kepentingan hak asasi manusia, keselamatan manusia, akses yang saya sebutkan tadi itu, dan sebagainya. Tapi unfortunately kalau kita melihat pula, yes of course we give credit to where merit is due, yes, tapi unfortunately isu bajau laut ini ya Dok, mungkin saya akan sentuh sedikit sebab sekarang pun kita ini menjelang PRN ke-17 ya. So the sad truth is that setiap kali isu ini dibangkitkan, ia akan dipolitikkan. Iya, jadi mungkin doktor boleh bagi pandangan tentang perkara dari sudut macam mana bagaimanakah kita menangani isu seperti ini, sebab we need to strike a balance between an equilibrium between keberadaan mereka di sini, tapi dalam masa yang sama juga dipolitikkan. Okay, itu soalan yang paling sukar lah saya rasa tu ya. Tetapi sebelum kita bercakap tentang bajau laut, tentang apa yang perlu dibuat, kita juga perlu memahami latar belakang kumpulan ini. Malahan mereka bukan baru di sini. Catatan China sudah menunjukkan mereka sudah berada di kawasan ini, Sulu Salabas ini kawasan mereka. Ya, sejak catatan China. Malahan James Warren juga menyebutkan tentang hal yang sama. Ya, dan ada beberapa kajian-kajian lain menunjukkan bahawa mereka sudah bersama. Malahan saya pernah terjumpa satu stamp British ya, North Borneo Company, yang menunjukkan perahu lepa-lepa milik bajau laut itu. Ya, jadi menunjukkan mereka ini sebenarnya sudah lama. Balik kepada apa yang saya sebutkan tadi, mereka terperangkap sebenarnya dalam sempadan buatan manusia itu. Tiba-tiba mereka terperangkap dan mereka lah yang menjadi mangsa. Dan apabila setiap kali pilihan raya dipolitikkan, isu ini dipolitikkan, bagi saya kita perlu hentikan. Nih, kita sebagai warga negara yang beradab, yang civilized, ya, yang lebih maju, yang more advanced daripada masyarakat lain. Kita itulah tanggungjawab kita sebagai masyarakat, ya. Mereka inginkan mereka tidak ingin merampas apa-apa daripada kita pun, bagi pandangan saya. Mereka cuma inginkan mereka hidup seperti apa yang mereka lalui sebelum ini. Ya, di kawasan-kawasan, kalau kita pergi kawasan-kawasan bajau laut pada hari ini, kawasan-kawasan tersebut sudah tidak lagi sesuai untuk mereka. Mereka tidak ada pilihan. Kawasan menangkap ikan sudah tidak dijadikan kawasan larangan tangkap ikan, ya. Dahulunya boleh pergi mancing ke mana-mana, sekarang sudah tidak boleh. Mereka ditangkap dalam keadaan-keadaan tertentu, ya. Sebab kita cakap walaupun ada peraturan di antara agensi untuk tidak menangkap, tetapi berlaku perbezaan di antara agensi. Agensi ini cakap tangkap, agensi sana cakap tidak tangkap, agensi sini cakap begini. Berbeza. Jadi dan itu belum lagi melibatkan isu yang kita cakap di luar daripada kawalan polis, isu peras ugut dan sebagainya. Yang saya rasa saya lalui dan saya banyak interview, berlaku sangat kerap. Proses peras ugut menjadi satu budaya. Jadi ini kebimbangan saya,
Ya, jadi kita jangan jadikan itu, sebab kalau kita teruskan budaya ini, mereka ini yang akan jadi suatu hari nanti bukan warga negara kita, bukan sebagian daripada pekerja kita, tetapi mereka akan jadi perompak kepada kita. Okay. Jadi itu kebimbangan saya. Ya, ini kita soal, since kita ini sudah bercakap tentang kita di ambang pilihan raya sekarang negeri ya. Alright. So saya mau bawakan ini kepada doktor, sebab baru-baru ini Komander Eskom telah menyatakan bahawa Eskom kini memperhebatkan kawalan keselamatan. Alright. Menjelang pembubaran DUN dan pilihan raya negeri Sabah ke-17, right? So, bagaimanakah doktor melihat peranan Eskom ini dalam konteks pilihan raya negeri? Dan apakah yang message yang disampaikan ini dari sudut pandang kesiapsiagaan, khususnya apabila PRN ini, yang mana kita tahu bahawa di selatan Filipina juga ada pilihan raya ya? Yeah. So, saya rasa menjelang pilihan raya ni, Eskom ini dia kena up the ante lah kiranya begitu. Pandangan doktor. Okey, dia satu bukan bagi saya, pandangan saya, dia bukan setakat pilihan raya. Ya, bukan setakat pilihan raya yang akan berlaku di Sabah, tapi juga akan berlaku di Filipina. Tapi yang isu yang lagi besar sebenarnya adalah isu tuntutan Filipina ke atas Sabah. Yes. Tengok saja setiap tahun, setiap kali pilihan raya presiden di Filipina dan sebagainya, kita akan lihat isu Sabah akan menjadi isu yang paling besar. Jadi kebimbangan itu, keselamatan. Sebab itu balik kepada persoalan, menjawab kepada persoalan awal tadi, apa pencapaian Eskom? Inilah dia pencapaian. Ada jaminan keselamatan kepada saya sebagai rakyat Sabah, bahawa Sabah akan selamat dalam apa keadaan sekalipun. We are ready untuk berhadapan dengan sebarang ancaman. Jadi kalau kita bercakap tentang pilihan raya di Sabah, semuanya ini berkait dengan apa yang berlaku. Sebab selagi tuntutan Filipina berlaku ke atas Sabah, selagi itulah saya melihat bahawa Sabah dilihat akan berhadapan dengan masalah. Masalahnya yang berlaku kerana dalam konteks Filipina sendiri, tuntutan ini bukan berlaku, dia berlaku dalam dua keadaan. Pertama, dia dituntut oleh kerajaan Filipina. Ya, pertama itu kita boleh deal mungkin. Tetapi bagaimana kalau dia dalam masa yang sama dia juga Sabah juga dituntut oleh kumpulan-kumpulan yang menyatakan mereka ini waris Sultan Sulu. They are non-traditional threat, non-traditional actor yang kita tidak tahu sumbernya dari mana dan sebagainya. Jadi kita tidak boleh berurusan. Jadi dengan adanya Eskom sebenarnya semuanya orang boleh tidur lebih daripada 3 jam sehari. Itu pandangan saya ini. Right. Ya, tapi tidak perlu takut. Tidak perlu takut. Jadi kita kiranya kita boleh, we can put the full trust on Eskom di Sabah Timur. Betul. Walaupun ada memang kita perlu akui ada kelemahan dan sebagainya, tetapi kita kena percaya bahawa apapun boleh diperbaiki dan prosesnya itu adalah proses yang gradual, beransur-ansur dan tidak akan dicapai dengan sekelip mata. Macam kita mau jadi kurus lah bahkan 2-3 tahun baru jadi kurus. Bukan makan ubat terus besok enggak boleh. Dia prosesnya ada proses dia kan. Kurang makan, exercise semua kan. Okay. So kembali kepada bercakap tentang struktur Eskom, dan juga mungkin doktor sendiri sebagai penganalisa dalam bidang keselamatan ini di negara kita, khususnya di Sabah. Kita lihat kepada struktur asasnya. Eskom ditubuhkan untuk menyelaraskan keselamatan di bawah Ezon, of course, ya. Dan dari perspektif doktor, adakah masih relevan bentuk sekarang ataupun sudah tibanya untuk masanya mandat dan strukturnya disemak semula? Dan saya juga ingin sebab I've read one of your literatures, of course you said that Sabah ini, ancaman Sabah ini berevolusi, kan? Right. So kalau kita melihat sekarang, mungkin dulu ini lebih kepada kidnapping for ransom, tapi sekarang ini mungkin pemerdagangan manusia, penyeludupan dada dan sebagainya, kan? So apakah ancaman baru yang paling kritikal dalam yang Dr. lihat lah dalam masa 2-3 tahun yang akan datang, dan bagaimanakah Eskom boleh menyesuaikan strategi operasi untuk menanganinya bagi pandangan doktor sendiri? Tadi persoalan pasal berkait dengan struktur, kan? Sebenarnya struktur tu sudah berubah beberapa kali. Ya, awal 2000 bukan 2013, berubah 2016 kalau tidak silap saya. Selepas itu ada beberapa, misalnya arahan eksekutif yang akhirnya memberikan kuasa sama ada kepada komander Eskom dan sebagainya.
Dan last year kalau tidak silap saya juga perubahan itu berlaku. Jadi maksudnya sebenarnya Eskom ni dynamic. Walaupun ancaman dynamic dan dia juga dynamic sifatnya. Dia juga berubah berdasarkan kepada bentuk-bentuk perubahan semasa lah. Jadi maksudnya untuk menjadikan dia relevan, dia pun juga perlu berubah. Ya. Dahulunya Eskom bekerja sendiri, tetapi akhirnya dia melihat bahawa ancaman bukan datang daripada Malaysia. Kita tidak boleh akhirnya Eskom mencari jalan bagaimana bekerja sama dengan negara jiran. Ya. Jadi Eskom berubah berasaskan kepada keadaan semasa. Dia tidak stagnan, dia berubah berdasarkan kepada bentuk ancaman dan sebagainya. Yang kedua tadi berkait dengan persoalan bentuk ancaman, ya. Okey. Walaupun pada peringkat awalnya sebenarnya kita melihat bahawa Eskom ni ditubuhkan untuk berhadapan dengan pencerobohan terutamanya selepas insiden Tan Duo, ya. Yes. Jadi selepas itu beberapa insiden penculikan berlaku dan sebagainya. Jadi makin berkurangan. Adakah ancaman? Tidak ada. Kita tidak boleh cakap begitu, ya. Sebab itu yang saya sebutkan tadi. It is beyond our control. Ancaman yang wujud ini di luar daripada kawalan kita, sebab ancaman itu bukan di Malaysia. Dia berada di luar sana. Jadi sebarang perubahan yang berlaku di Filipina, di negara jiran yang lain sebenarnya akan memberikan kesan yang sangat besar kepada Sabah. Jadi kalau kita sebutkan bahawa ancaman sudah jangan tekankan sudah kepada kidnapping forensik, penculikan tebusan. Kita tidak boleh cakap begitu. Sebab penculikan untuk tebusan mungkin akan berlaku selepas ini, kita tidak tahu. Bila-bila masa saja. Tetapi itulah yang kebaikan kepada Eskom. Saya sebutkan tadi, dia berubah. Kalau dahulu hanya fokus kepada itu, tetapi hari ini dinamiknya itu sudah berubah. Dia tidak hanya menguruskan masalah berkait dengan kidnapping forensik, dia juga melihat kepada smuggling, dia juga menguruskan tentang kehadiran pendatang asing, nelayan dan sebagainya. Dan pada masa depan kawasan ini saya melihat sekiranya berlakunya perpindahan ibu kota Indonesia, kalau jadi kawasan ini akan menjadi satu kawasan yang sangat penting strategik. Dan bentuk ancamannya juga mungkin berbeza. Kita tidak tahu, mungkin pada pandangan saya. Ya? Ini kita tengok sekiranya Kalimantan Utara itu akan menjadi Jakarta itu akan dipindahkan di sana. Betul. Tapi itu kita tidak tahu jadikan tidak setakat ini. Tetapi kita boleh melihat kemungkinan ini, dan sekiranya itu berlaku, pastinya kawasan ini juga akan menjadi kawasan penting. Correct. Belum bercakap tentang bagaimana mungkin China mungkin berminat untuk masuk ke kawasan ini dan Sabah become a gateway. Kita kena ingat yang itu. Saya rasa ini satu isu juga yang cukup membimbangkan sekiranya all the big countries akan berada bersempadanan dengan Sabah. Betul. At this point, right? Dan saya juga melihat kawasan pantai timur ini ataupun Sabah Timur ini pun belum banyak dieksplorasi sebenarnya, kan orang bilang. In terms of dia punya waters and so forth, that's why in fact now pun Ambalat pun menjadi isu juga, kan. Betul. So in this we have to foresee what's going to happen the next 2-3 years, 5 years to come, kan. Saya bersetuju sebenarnya kalau bercakap dalam konteks di Laut Sulawesi Ambalat. Itu sebenarnya istilah Ambalat ni Indonesia pakai. Yang kita gunakan ND6 dan ND7, ya. Dan saya bersetuju dengan apa yang kita persetujui dengan Indonesia, iaitu kita buat joint development di kawasan tersebut. Dan bagi saya joint development ini jangan berlaku dalam konteks minyak dan gas saja. Dia juga berlaku dalam konteks lain, marines, perikanan, hydrocarbon dan sebagainya. Perniagaan ekonomi. Yang memberikan keuntungan, yang akhirnya boleh memberikan keuntungan kepada negara. Itu yang penting. So, Dok, sebagai refleksi dan juga harapan untuk keselamatan kita di Sabah, selepas 12 tahun penubuhan Eskom ini, Eskom kekal sebagai perisai Sabah, terutamanya di kawasan Sabah Timur, ya. So, seperti yang Doktor katakan, ancaman tidak akan pernah hilang. Betul. Tetapi ia hanya akan berubah bentuk. Betul. Mengikut keadaan semasa. Betul. Right. So, dan sebelum kita akhiri episod kita kali ini, apa satu perkara terpenting yang kita tidak boleh abaikan untuk memastikan Sabah ini terus aman dan berdaulat? Bagi pandangan doktor. Satu yang paling penting kalau kita bercakap dalam konteks keselamatan sebenarnya adalah kita bercakap tentang keseriusan. Serius kita tidak berhadapan dengan ancaman yang berlaku itu. Dan selagi ada komitmen, kalau kita serius sebenarnya kita komit dalam hal ini. Dan inilah saya melihat bahawa dalam konteks ini di mana Eskom itu sendiri wujud, yaitu komitmen kerajaan untuk memastikan keselamatan
dan jaminan keselamatan kepada rakyat, terutama yang ada di Pantai Timur yang berhadapan dengan yang sangat rapuh itu, tetapi kita percaya bahwa kita boleh mengurus isu itu dengan bagus. Ya. Tetapi dalam hal ini seperti yang saya sebutkan, ada juga beberapa perkara yang perlu kita berikan perhatian. Eskom, dalam konteks Eskom sebagai contoh, ya, mungkin satu perkara penting adalah merubah identiti Eskom. Bagi saya, Eskom perlu berubah identiti dalam kalangan pegawainya, dalam kalangan stafnya, dan kalangan rakyat. Rakyat melihat Eskom sebagai satu organisasi elit. Kami ada Eskom, mereka bangga ada Eskom. Tetapi Eskom juga kena berubah. Dia perlu berubah dilihat sebagai satu organisasi elit, yaitu hanya the best sahaja yang perlu diletakkan di sana. Ya, bukan jadi tempat untuk menaik pangkat kah, ataupun mungkin mau jadi pindah ke tempat buangan. Kita tak mau yang begitu. Kita mau dia jadi elit sebab kita berhadapan dengan ancaman yang berbeza. Dan ini keseriusan yang paling penting, yang bagi saya perlu diberikan perhatian. Eskom perlu dijadikan satu institusi elit, dan mereka yang pindah ke situ perlu bangga bahwa inilah institusi elit di Malaysia. Kalau bercakap Eskom, rakyat sudah puji bah. Takkan pula institusi itu sendiri, dia perlu juga selari dengan apa yang diterima daripada rakyat. Dan yang seterusnya saya lihat juga bahwa Eskom walaupun ada program-program bersama masyarakat, dia perlu meningkatkan lebih banyak lagi program-program yang bersama-sama dengan masyarakat ini. Balik kepada yang kita sebutkan tadi, Eskom dia tidak boleh bergerak sendiri. Kalau dia bergerak sendiri, stand alone, dia tidak akan berjaya. Dia perlu kerjasama daripada komuniti. Dan di sinilah peranan komuniti untuk menjadi mata dan telinga kerajaan. Bagaimana mereka Eskom perlu melihat bahwa mereka adalah stakeholder yang paling penting yang perlu diberikan perhatian. Ya, so dalam konteks Eskom dan Sabah Timur ini, penglibatan komuniti tempatan itu juga cukup penting sangat dalam penting. Kawalan keselamatan dan juga pelaporan. Tetapi satu, JN, sebelum kita tamat, itu semua tidak akan tercapai kalau kerajaan tidak memberikan peruntukan yang sewajarnya kepada Eskom. Sebarang aktiviti perlu peruntukan, kelengkapan perlu peruntukan. Akhirnya keseriusan itu perlu diterjemahkan dalam bentuk keuangan. Dengan itu saya tamatkan di sini. Terima kasih. Selepas lebih 1 dekad ya, Eskom ini bukan sekadar pasukan keselamatan kita, tetapi ia adalah simbol keazaman Malaysia untuk mempertahankan Sabah. Seperti yang Dr. Ramli katakan tadi, keseriusan untuk menjaga keselamatan Sabah. Namun seperti apa yang sering ditegaskan oleh Profesor Madya tadi, keselamatan sebenarnya tidak diukur kepada jumlah rondaan ataupun tangkapan, tetapi dia sangat relatif dan subjektif kan. Tetapi melalui kepercayaan dan rakyat rasa aman dan juga boleh tidur lebih 3 jam. Dan yang merumuskan bahawa keselamatan Sabah ini tidak boleh dilihat hanya kekuatan tentera, tetapi juga keselamatan manusia ataupun human security. Jadi akhirnya keselamatan Sabah bukan tanggungjawab Eskom semata-mata, tetapi ia juga tanggungjawab kita bersama demi keselamatan dan kedaulatan negara kita Malaysia. Jadi selagi kepercayaan dan kerjasama dan juga kesedaran itu tiada, Dok, ya, Sabah akan terus akan menjadi ancaman. Tetapi sekiranya kerjasama dan kesedaran itu ada, kita akan menjadi selamat, berdaulat dan juga dihormati. Terima kasih kerana bersama kami, Dok, di sini pada hari ini, dan semoga kita berjumpa lagi di episod yang akan datang. Terima kasih.